Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, untuk pembentangan kali ini, saya akan membentangkan ataupun kumpulan kami akan membentangkan untuk subjek SCCA 1013, pengantar komunikasi. Itu tugasan kumpulan. So, adalah komunikasi organisasi. So, organisasi yang kami pilih adalah organisasi Polis Diraja Malaysia. Okey, kepada pensyarah Prof. Madya Dr. Nik Azriman Abdul Rahman. Okey, ahli kumpulan kami adalah terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Safwan Bujang. Nombor matrik 295814. Atau rakan seperjuangan Makassi Anak Bulan 295785. Muhammad Dalish Iman bin Razali 295840. Okey, sebelum kita pergi ke huraian yang seterusnya, terlebih dahulu saya akan perkenalkan isi-isi ataupun apa yang kami huraikan untuk tugasan kami kali ini. Pertama, kami akan huraikan mengenai pengenalan kepada organisasi. Lepas tu huraian bidang komunikasi yang dipilih, dan seterusnya kami akan buat huraian amalan komunikasi, dan seterusnya lagi kesan amalan komunikasi kepada matlamat organisasi. Lepas tu amalan komunikasi boleh ditingkatkan untuk organisasi, dan terakhir adalah kesimpulan. Okey, tanpa kita membuang masa, kita akan pergi ke pengenalan. Okey, hai. Okey, saya Safwan akan menerangkan pasal pengenalan ya. Pengenalan organisasi ataupun komunikasi organisasi terlebih dahulu. Di sini saya definisikan maksud ataupun kata organisasi adalah kesatuan yang terdiri daripada pertubuhan, perkumpulan dan juga perbadanan berdasarkan tujuan tertentu. Okey, ini telah didefinisikan oleh Kamus Dewan edisi keempat lah. Selepas tu, komunikasi organisasi pula merujuk kepada Samsudin pada 1993 adalah proses di mana penyebaran, pemindahan atau pengiriman yang mempunyai tindak balas. Okey, ini adalah maksud komunikasi organisasi. Kena faham dan kita kena berkenal dulu dengan ini, baru kita boleh menghujah selebih lanjut lagi. Okey, untuk Polis Diraja Malaysia, komunikasi memainkan peranan yang amat penting untuk sesuatu organisasi bagi bertujuan menyampaikan atau menyebarkan maklumat. Di dalam tugasan harian juga, peranan organisasi ataupun komunikasi di sesuatu pejabat di antara pekerja, majikan atau sesuatu organisasi berlaku bagi menyampaikan maklumat ataupun menyampaikan maklumat yang efektif kepada para pekerja daripada atasan kepada bawahan. Begitu juga kita sesama rakan sekerja. Okey, diperlukan bagi komunikasi organisasi. Okey, itulah penerangan ringkas untuk pengenalan pada komunikasi organisasi. Seterusnya kita ke tajuk yang selanjutnya ataupun huraian yang selanjutnya. Okey, kita ke huraian bidang komunikasi yang kami pilih, yang kami sepakat pilih adalah Polis Diraja Malaysia. So, peranan komunikasi di dalam organisasi polis ni salah satu dari segi sistem pengurusan. Okey, sistem pengurusan di dalam komunikasi organisasi polis dapat dilihat dari aspek klasik iaitu hubungan manusia dan sumber manusia. Ini kerana dilihat dari target utama organisasi menginginkan matlamat khusus dicapai. Okey, di dalam badan polis itu sendiri memang kita perlu ada matlamat khusus ya. Kita sebagai penguatkuasa, kita ada matlamat benteras jenayah contohnya. So, kita perlu mencapai matlamat kita mesti ada sistem pengurusan ataupun organisasi ataupun komunikasi yang berkesan di dalam pengurusan. Okey, seterusnya kita tengok pada budaya organisasi itu sendiri di dalam Polis Diraja Malaysia. Okey, budaya organisasi, apa di sini yang dapat dimaksudkan adalah dengan memainkan peranan sebagai budaya menyelesaikan masalah yang berlaku di antara pekerja ataupun melibatkan pekerja itu sendiri ataupun budaya di dalam organisasi. Okey, mengubah sesuatu budaya yang tidak baik kepada
tidak baik semasa di dalam organisasi sesebuah tempat kerja lah. Itu Ibu Pejabat Polis contohnya, IPD contohnya lah. Satu polis ni, kita di dalam sesuatu organisasi kita mesti ada masalah apa semua. So budaya itu dengan berkomunikasi dia dapat diselesaikan. Okey, sebarang permasalahan. So, seterusnya, okey, ini adalah faktor biasanya memang polis mesti ada keputusan. Okey, kita tengok pada topik keputusan. Membuat keputusan adalah satu tindakan yang dilakukan di dalam organisasi polis. Okey, bagi mencapai kesepakatan dan matlamat tujuan organisasi. So, keputusan ini sangat penting. So, daripada organisasi ataupun daripada komunikasi di dalamnya tercapailah ataupun adalah keputusan yang dicapai. Okey, jaringan komunikasi di sini juga kita dapat tengok jaringan komunikasi ya. Aspek yang seterusnya, aspek yang keempat adalah jaringan komunikasi memainkan peranan ataupun peranan yang akan dilakukan oleh setiap pekerja ataupun anggota polis yang ada di dalam organisasi polis. Perhubungan yang berlaku di dalam organisasi juga dipanggil jaringan komunikasi. Okey, seterusnya kita tengok jaringan komunikasi. Yang ini penting daripada atasan. Ingat ya, kita ada atasan, kita ada kepimpinan. Apabila kita tengok pada kepimpinan daripada polis itu sendiri, seharusnya orang kepimpinan ataupun orang atasan kita, ketua kita seharusnya dia menguasai penuh komunikasi yang berkesan supaya kita untuk mencapai matlamat ataupun tujuan yang kita mahukan. Okey, sekiranya pemimpin mempunyai penyampaian yang lemah, kehendak organisasi tidak dapat dilaksanakan. Okey, memang tidak akan dapat dilaksanakan sebab komunikasi ini amat penting apabila kita menyertai polis di Raja Malaysia. Okey, yang di sini kita tengok pada jurnal yang ditulis oleh Helmi Akhtar dan Ilhami Abdul Ghani Azmi 2017 lah. Di sini saya merujuk pada setiap orang lah, pada orang cakap memang pemimpin seharusnya menguasai ataupun menguasai dengan berkesan komunikasi. Komunikasi tu memang dia orang kena power lah, sebab dia orang kena bagi arahan apa semua tu memang daripada atasan baru kita boleh lakukan ya. Sebagai anggota kita menerima arahan daripada atasan, bukan kita melakukan dengan tindakan kita sendiri. Okey, seterusnya atau ke topik ataupun huraian terakhir bagi saya sebelum saya menyerahkan kepada rakan sepojang untuk saya untuk menghuraikan tajuk yang dia punya lah ataupun kami tajuk yang sama tapi isi yang berbeza. Okey, teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, ini amat penting. Kita mesti ada teknologi. Dalam polis sendiri pun ada sistem atau teknologi. Menurut sumber kumpulan satu kawan .blogspot 2010 menyatakan di dalam blognya teknologi maklumat dan komunikasi sebagai pemprosesan data dan akses yang meluas ataupun memudahkan proses komunikasi polis dilakukan kepada pekerja dan pihak atasan. Okey, itu saja penerangan saya. Semoga faham. Sebabnya saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Muhammad Zafuan Bujang. Saya Makasih Anak Bulan, nombor metrik 295785 akan menyampaikan tajuk amalan-amalan komunikasi dalam organisasi PDIM. Antara amalan-amalan komunikasi dalam PDIM ialah pertama, memantapkan pengurusan pentadbiran polis. Yang dilakukan dengan meningkatkan tadbir urus yang terbaik adalah amat penting untuk memantapkan lagi pengurusan kepolisan. Selain itu juga meningkatkan kesedaran dan pencegahan penyalahgunaan dadah dalam kalangan warga PDIM dapat meningkatkan lagi kepercayaan orang ramai kepada badan uniform itu. Selain itu juga mempromosi pelan integriti PDIM telah dijadikan agenda utama dalam mesyuarat itu. Mesyuarat bersama bahagian siasatan Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia telah diadakan untuk memberi kesedaran betapa bahayanya pengambilan rasuah. Amalan komunikasi yang kedua adalah meningkatkan keberkesanan sistem perkhidmatan penyampaian PDIM. Untuk memantapkan budaya komunikasi yang cemerlang, pembudayaan perkhidmatan mesra dan pematuhan standard di kaunter pejabat
pertanyaan Balai Polis juga dapat meningkatkan maklum balas kepada pelanggan berkaitan aduan polis. Sistem penyampaian perkhidmatan bagi penambahbaikan perlu dikaji dari semasa ke semasa. Amalan komunikasi yang ketiga ialah memantapkan pengurusan sumber manusia. Untuk memantapkan pengurusan sumber manusia, saringan tapisan pengambilan polis perlu dikaji semula. Pengetahuan individu perlu ditingkatkan dan mengoptimumkan sistem teknologi maklumat. Ini perlu untuk mengelakkan anggota polis ketinggalan dari segi penggunaan teknologi yang baru dan canggih. Seterusnya kita kepada bab kesan amalan komunikasi tersebut terhadap pencapaian matlamat organisasi. Antara kesan pertama adalah amalan organisasi melibatkan hubungan dengan organisasi luar. Amalan komunikasi dengan organisasi di luar dapat meningkatkan lagi kepercayaan orang awam terhadap organisasi polis. Melalui komunikasi dengan organisasi luar, pihak polis dapat bertukar-tukar maklumat untuk memantas kegiatan jenayah. Melalui amalan ini juga sesuai dengan slogan polis dan masyarakat berpisah tiada. Kerjasama ini juga akan menyebabkan orang awam akan peka pada kejadian jenayah yang berlaku di kawasan mereka. Kerjasama masyarakat dengan anggota polis akan menyebabkan tiada ruang untuk jenayah itu dilakukan. Kesan yang kedua ialah arahan dikeluarkan dapat dipatuhi dan dipahami oleh individu-individu atau anggota polis yang lain. Melalui amalan komunikasi tersebut, segala arahan yang dikeluarkan oleh pegawai atasan dapat dipahami dengan baik oleh anggota bawahan dan mampu untuk melancarkan sesuatu kerja yang dilakukan. Hal ini kerana setiap arahan daripada pucuk pimpinan PRM dari semasa ke semasa adalah mengikut keadaan semasa yang berlaku di dalam Malaysia. Kesan yang ketiga ialah kesan hubungan dalam organisasi polis. Melalui amalan komunikasi ini juga dapat mengeratkan tali silaturahim antara warga PDRM agar menjadi lebih kukuh. Dalam erti kata lain, semangat spirit the corps sesama sendiri. Memupuk semangat setia kawan dapat menguatkan lagi semangat kerjasama di kalangan pegawai dalam mencegah jenayah di negara kita Malaysia. Hubungan yang baik di kalangan organisasi polis akan meningkatkan kerjasama secara berpasukan di dalam kalangan pegawai atasan dan pegawai bawahan. Keadaan ini akan menimbulkan suasana keseronokan di tempat kerja. Untuk pembentangan seterusnya saya serahkan kepada Muhammad Dennis bin Razali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah saya iaitu Prof. Madya Dr. Ni Azriman Abdul Rahman. Nama saya Muhammad Dennis Iman bin Razali, nombor kad metrik 2958440. Saya akan meneruskan pembentangan ini iaitu menceritakan tentang komunikasi yang dipakai oleh pihak polis. Iaitu pihak polis akan menggunakan komunikasi dua hala, iaitu dengan penghantar dan penerima maklumat daripada kedua-dua belah pihak seperti perbualan, perundingan dan perbincangan. Komunikasi dua pihak ini memerlukan pendengaran yang baik untuk bertindak balas atau memberi maklum balas tentang apa yang diterima. Organisasi polis menggunakan komunikasi dua hala kerana jika komunikasi salah, iaitu komunikasi salah hanya memerlukan pendengaran sahaja dan tidak memerlukan maklum balas. Okey, poin yang pertama iaitu komunikasi dari atas ke bawah, iaitu pegawai lebih kanan akan memberi arahan kepada pegawai kanan dan seterusnya pegawai kanan akan memberi arahan kepada pegawai rendah dan pegawai rendah akan memberi arahan kepada kerani. Sebagai contoh, seperti saya iaitu daripada cawangan transport, saya punya ketua saya iaitu Inspektor Richmond. Dan sebagai ketua hanya seorang saja yang layak menjadi ketua supaya arahan tidak bercanggah ataupun
tidak ada 2 arahan, 3 arahan. Seterusnya, poin yang kedua iaitu komunikasi daripada bawah ke atas, iaitu sebagai seorang anggota rendah akan memberi maklum balas dan akan memberi rintihan kepada orang atasan supaya orang atasan menilai arahan yang diberikan kepada orang bawah itu bersesuaian ataupun tidak untuk melaksanakan tugasan tersebut. Poin yang ketiga iaitu komunikasi mendatar, iaitu pegawai kanan akan berurusan dengan cawangan lain yang sama pangkat dengannya. Sebagai contoh, untuk menangkap satu jenayah, so pegawai kanan daripada cawangan narkotik dengan pegawai kanan daripada cawangan jenayah akan saling berbincang untuk melaksanakan tangkapan tersebut. Dan yang ketiga iaitu komunikasi operasi luar, iaitu pihak polis akan bekerjasama dengan syarikat luar. Sebagai contoh daripada saya sendiri pada cawangan pengangkutan, iaitu kami akan berurusan dengan syarikat luar untuk membuat permintaan barangan stok ataupun membuat perbaikan luar kenderaan. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang kesimpulan, iaitu organisasi polis penting dalam penggunaan komunikasi untuk mencapai matlamat dalam membanteras jenayah dan isu penyalahgunaan dadah. Yang kedua iaitu komunikasi berkesan dapat membuatkan setiap anggota polis mampu melaksanakan tugas dengan sempurna mengikut arahan yang diberikan. Yang ketiga iaitu perubahan dalam penggunaan komunikasi dapat memudahkan urusan pekerjaan dengan adanya penggunaan media massa dan teknologi canggih. Sekian, terima kasih.